Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Sidang jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pertamanya sekali kita bersyukur kepada Allah pada malam ini. Dengan izin daripada Allah, kita masih lagi diberikan kesempatan dan kesihatan oleh Allah untuk kita datang ke rumah Allah, dan seterusnya kita dapat bersama-sama untuk berada di dalam muzakarah ilmu. Semoga kita semua diberikan rahmat, keberkatan dan juga pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif, dosa besar yang seterusnya, muka surat 57, iaitulah dosa besar apabila kita menuduh wanita yang salihah berbuat zina. Buka dah, Munir ada sini, tak puasan. Qala al-musannif, dosa besar yang seterusnya iaitulah dosa besar menuduh orang, yakni wanita baik, melakukan zina. Itu ya. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah ada menyebut, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, ila akhirih. Allah ada menyebut demi jiwa, demi nafsu, demi hati, wa ma sawwaha, dan kesempurnaannya. Bermakna setiap nafsu yang Allah berikan kepada manusia tidak pernah ada cacat celanya. Nafsu yang Allah berikan kepada manusia tidak pernah ada kurangnya. Seperti mana Allah berikan hati yang sempurna kepada manusia, seperti mana Allah berikan jiwa yang sempurna kepada manusia, begitulah juga Allah berikan nafsu yang sempurna kepada manusia. Buktinya Allah sebut wa nafsin wa ma sawwaha.
dan demi jiwa, demi hati, demi nafsu dan kesempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apabila setiap manusia Allah berikan hati, Allah berikan nafsu, maka terpulanglah cara mana manusia nak kawal nafsunya. Terpulanglah kepada manusia cara mana manusia nak memelihara nafsunya. Sama ada manusia nak menggunakan nafsu itu untuk melakukan perkara-perkara yang baik, yang dipuji oleh Allah, ataupun manusia nak menggunakan nafsu itu untuk melakukan perkara mungkar yang dibenci oleh Allah. Lalu Allah kata qad aflaha man zakkaha. Maka sesungguhnya beruntunglah, berjayalah mana-mana manusia yang apabila diberi nafsu, apabila manusia diberikan hati, maka dia berjaya mengawal, dia berjaya memelihara nafsu dan hati yang diberikan oleh Allah. Wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya rugilah manusia yang apabila diberikan nafsu oleh Allah, maka manusia itu gagal untuk memelihara nafsu tersebut. Tuan-tuan sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah, Islam sama sekali melarang manusia menggunakan nafsunya sewenang-wenang, dan Islam juga melarang manusia mengongkong nafsunya juga secara sewenang-wenangnya. Sebab itu sebelum kedatangan Islam, golongan wanita merupakan suatu golongan yang cukup hina dipandang oleh manusia pada ketika itu. Dan apabila datangnya Islam, Islam datang dalam keadaan wanita bukan sahaja dipandang rendah, bahkan golongan wanita pada ketika itu dipandang hina oleh masyarakat tersebut. Tuan-tuan bayangkan bagaimana anak-anak wanita dibunuh hidup-hidup. Tuan-tuan bayangkan hinanya wanita ini dipandang oleh manusia pada ketika itu bukan sahaja berlaku secara teorinya, bahkan hinanya wanita pada ketika itu juga dilihat secara praktikalnya. Manusia pada zaman itu melihat bahawasanya wanita tidak memberi apa-apa kebaikan kepada mereka. Manusia pada ketika itu melihat golongan wanita lebih banyak kerosakan daripada kebaikan. Ini secara teorinya. Maka kepercayaan mereka ini mereka buktikan dengan cara mereka membunuh golongan wanita. Ada di kalangan ayah yang sanggup tanam anak wanita dia hidup-hidup. Ada di kalangan ayah yang sanggup bunuh anak dia hidup-hidup. Ada di kalangan suami yang sanggup berpisah dengan isteri apabila dia mendapat tahu bahawa isterinya sedang mengandungkan anak wanita. Inilah secara teorinya, secara praktikalnya. Sebelum kedatangan Islam, wanita bukan sahaja dipandang rendah oleh manusia, bahkan pada ketika itu juga wanita dipandang hina oleh manusia pada ketika itu. Sebab itulah Islam datang. Islam datang dalam keadaan bangsa. Islam datang dalam keadaan umat sebelum itu telah mengalami beberapa siri keruntuhan akhlak. Tonton bayangkan sebelum kedatangan Islam, manusia di kalangan bangsa, umat manusia runtuh akibat daripada perpecahan. Perpecahan yang berlaku di kalangan sesama manusia akhirnya mengakibatkan bangsa manusia runtuh. Tonton bayangkan bagaimana bangsa-bangsa yang terdahulu, bagaimana umat yang terdahulu hancur, bagaimana umat yang terdahulu rosak disebabkan mereka tidak mempunyai suatu landasan yang betul untuk membentuk masyarakat yang betul. Mereka tercari-cari apakah formula, apakah kaedah yang betul untuk membentuk sebuah masyarakat yang baik. Maka Islam datang.
Islam datang, Islam mengajar manusia. Kamu tercari-cari bagaimanakah formula, bagaimanakah kaedah nak membentuk masyarakat yang baik. Islam datang, Islam ajar manusia untuk membentuk masyarakat yang baik, untuk membentuk manusia yang baik, mestilah bermula daripada sebuah keluarga yang baik. Mana? Maka untuk membentuk sebuah keluarga yang baik, Allah Maha tahu. Innallaha alimun khabir. Allah kata, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Tak, Fauzi, bagaimana kita nak bentuk manusia yang baik? Dia mesti bermula daripada masyarakat yang baik. Bagaimana kita nak bentuk masyarakat yang baik kalau kita tak mulakan daripada keluarga yang baik? Tak. Maka untuk membentuk sebuah keluarga yang baik, manusia memerlukan lelaki dan wanita. Sebab itu Allah kata, waja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Allah jadikan lelaki di kalangan manusia, Allah jadikan wanita di kalangan manusia, berbangsa-bangsa, berkabilah-berkabilah, lita'arafu, supaya manusia di kalangan lelaki, manusia di kalangan wanita saling kenal mengenali. Tak? Betul tak, Fauzi? Innallaha alimun khabir. Hal ini manusia tak mungkin tahu, melainkan Allah yang bagi tahu. Sebab itu Allah sebut, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya aku, yakni Allah, Tuhan yang maha mengetahui. Dan Allah ni dia bukan saja tahu benda-benda yang zahir. Allah ni bukan saja tahu perkara-perkara yang dapat dilihat oleh manusia, bahkan Allah juga tahu perkara yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Sebab itulah Allah menyebut innallaha alimun khabir. Boleh cikgu tak ni? Baik, kita tengok kitab. Qala al-musannif, yang dimaksudkan dengan orang yang baik di dalam perbicaraan ini ialah wanita yang sentiasa menjaga pergaulan dan kehormatannya. Nanti kita akan jumpalah ayat Quran. Tuan-tuan, di dalam Al-Quran Allah sebut la tastawil hasanah walas sayyi'ah. Allah kata jangan sesekali kamu cuba untuk menyamakan sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Seolah-olah Allah nak beritahu kepada manusia, jangan sesekali kamu nak samakan antara dosa dan pahala. Jangan sesekali kamu nak samakan Islam dengan yang bukan Islam. Jangan sesekali kamu nak samakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Jangan sesekali kamu nak samakan antara syurga dan neraka. Jangan sesekali kamu nak samakan antara dosa dan pahala. Begitulah, jangan sesekali kamu cuba nak samakan wanita yang baik dengan wanita yang tidak baik. Allah pesan begitu. Sebab tu disebut di sini, yang dimaksudkan dengan orang yang baik di dalam perbicaraan ini, iaitu kita menuduh orang baik berzina ni. Orang baik di sini, kata pengarang kitab ini, iaitulah wanita. Jangan sesekali kamu menuduh wanita baik melakukan zina. Itu maksud pengarang kitab ni. Wanita itu wanita yang sentiasa menjaga pergaulan dan kehormatannya. Nah, inilah dia pendidikan yang diberikan oleh Islam. Tonton, bayangkan umat dan bangsa yang terdahulu, mereka tercari-cari bagaimanakah formula dan kaedah nak bentuk sebuah masyarakat yang baik. Mereka cari. Gambaran ini diberikan oleh Allah. Allah kata, wa may yabtaghi ghairil islami dina falan yuqbala min fahuwa fil akhirati minal khasirin. Tak, Fauzi? Mereka tercari-cari. Allah kata, wa may yabtaghi ghairil islami dina. Bagaimana kamu nak bentuk sebuah keluarga yang baik, sebuah masyarakat yang baik,
kalaulah pencarian kamu itu bukanlah pencarian yang datang daripada Islam. Sebab itu Allah kata, barang siapa yang mencari suatu kaedah, suatu formula, satu cara hidup yang lain daripada cara hidup Islam, fahuwa fil akhirati minal khasirin. Yang mana pencarian mereka itu pencarian yang sia-sia. Allah kata fahuwa fil akhirati minal khasirin. Bahkan bukan saja sia-sia, mereka kelak ni, kata Allah, kelak mereka akan rugi di akhirat nanti. Sebab itu Islam datang, pendidikan yang Islam bagi. Yang mana dulu wanita dipandang hina oleh lelaki, tetapi semenjak kedatangan Islam, wanita telah diangkat, wanita telah dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana wanita, apabila kedudukan wanita diangkat oleh Islam, sehingga kan Islam meletakkan golongan wanita ini umpama tiang seri dalam sebuah keluarga. Bukan laki-laki, cikgu, bukan suami pun dia. Saya nak tanya tuan-tuan, apa akan jadi dengan surau ni kalau surau ini tidak bertiang? Runtuh tak surau ni, Ji? Apa nak jadi dengan sebuah keluarga kalau dalam keluarga itu tidak ada isteri, tidak ada wanita? Fauzi, hang boleh hidup kalau tak ada bini, Fauzi? Berapa lama hang nak makan harum manis tu? Dia kata. Sekarang harum manis ni, dia baru rasa buah dari Perlis, dia belum rasa orang Perlis lagi. Apa dia? Orang lelaki dia tak boleh hidup, bukanlah maksudnya mati, tidak, maknanya tak terurus kehidupan orang lelaki jika hidup tanpa wanita. Betul tak, Ji? Apa dia? Kalau lagi teruk, kalau boleh nak dua, kata dia. Sebab wanita ini diangkat oleh Islam. Kalau dalam sebuah keluarga, wanita ini umpama tiang seri. Walaupun yang membentuk keluarga itu, yang mengasaskan keluarga itu ialah suami, Haji Ramli, walaupun yang melengkapkan keluarga itu ialah anak, tetapi kedudukan wanita diangkat oleh Islam dalam sebuah keluarga, kedudukannya lebih tinggi daripada kedudukan suami dan anak. Sebab itu Islam meletakkan golongan wanita yang bergelar isteri sebagai tiang seri dalam sebuah keluarga. Tanpa wanita, maka pincanglah keluarga. Betul tak, Haji Ramli? Kalau isteri kita meninggal, Haji Ramli, agak-agak berapa lama Haji Ramli boleh tahan ni? Selangkah? 2 langkah? 7 langkah? Agak-agak cikgu berapa langkah, cikgu? Zul? Orang perempuan ni, dia ada anak kecil, tak ada Tuhan, suami dia meninggal. Fauzi, dia takkan fikir nak cari lelaki lain. Dia akan fikir macam mana nak besarkan anak dia. Dia akan fikir macam mana nak sara anak-anak dia yang hidup tanpa berbapa ni. Tu Haji Ramli, tu orang perempuan. Orang lelaki, isteri meninggal, ada anak kecil, biasanya apa orang lelaki akan buat, cikgu? Makcik, gitu. Orang perempuan jarang. Inilah kekuatan yang Allah beri kepada seorang wanita yang tidak diberikan oleh Allah kepada seorang lelaki. Dan sifat sabar yang Allah campak ke dalam diri seorang wanita
sabar itu lebih hebat daripada sabar yang Allah campakkan ke dalam diri orang lelaki. Nampak? Sifat penyayang yang Allah campakkan ke dalam diri seorang wanita lebih hebat daripada sifat penyayang yang Allah campakkan ke dalam diri seorang lelaki. Tak? Dalam ni sifat malu yang Allah campakkan ke dalam diri seorang wanita lebih hebat daripada sifat malu yang Allah campakkan ke dalam diri seorang lelaki. Inilah antara sifat-sifat terpuji yang Allah beri kepada golongan wanita, yang Allah lebihkan untuk mereka, tetapi Allah tak beri lebih kepada golongan lelaki. Sebab tu orang lelaki ni dia tak sabar. Orang perempuan ni dia sabar. Dia boleh buat kerja, dia boleh buat macam-macam kerja dalam satu masa. Orang lelaki tak boleh, Fauzi. Isteri suruh basuh pinggan, belum pun habis satu pinggan, isteri suruh kemas pinggan. Macam mana, Fauzi? Belum pun kemas pinggan, isteri dah kata, bang, lepas ni buat susu anak. Macam mana, Zul? Bengang tak, Zul? Orang perempuan tanya dia, Haji Ramli, kalau orang rumah suruh macam tu, macam mana? Kalau tradisi orang Jawa, ada orang Jawa sini, cikgu Jawa tak? Siapa Jawa? Ada? Posisi yang Jawa kan? Jawa Kelantan. Dia kalau tradisi orang Jawa, pantang datuk nenek dia kalau isteri suruh suami buat kerja. Ni kalau Jawa betul lah. Lepas tu kalau hang tak nak buat kerja, Fauzi, hang cari bini Jawa yang nombor 2 lah. Tak tahulah, pantang. Kalau kata isteri itu tu orang Jawa, kita ni orang Kelantan, kata itu. Pantang. Mak mentua tak pesan dekat anak dia, kau jangan suruh suami kau buat kerja, biar isteri yang buat kerja. Tu rugi tak kahwin dengan orang Jawa. Masih baik. Maka jika wanita yang seperti ini, yakni wanita yang senantiasa memelihara pergaulannya, wanita yang senantiasa memelihara kehormatannya. Tuan-tuan bayangkan, orang perempuan ni, kalau kita nak cerita dari segi soal keutamaan, manakah yang lebih utama, sama ada wanita nak sembahyang di masjid ataupun di surau? Kalau kita nak bandingkan, wanita yang manakah yang lebih utama, dia sembahyang di surau ataupun di rumah? Lebih utama wanita sembahyang di rumah. Tapi jangan tak datang surau pula. Itu kita nak cerita je, bukan nak cerita soal datang ataupun tidak, nak cerita bagaimana Islam mengajar manusia, terutamanya wanita, mesti kena jaga diri dia. Sehingga kan Islam datang, Islam nak bagi satu kiasan. Kalau nak cerita dari segi soal keutamaan, lebih utama wanita sembahyang di rumah daripada sembahyang di surau ataupun masjid. Kalau nak dibandingkan keutamaan, manakah yang lebih utama, dia sembahyang di serambi rumah ataupun dia sembahyang di ruang tamu rumah? Maka keutamaannya lebih utama wanita tadi sembahyang di ruang tamu rumah, jangan sembahyang di serambi rumah. Kalau nak ditanya tentang soal keutamaan, manakah yang lebih utama, sama ada wanita ini sembahyang di ruang tamu rumah ataupun di dalam bilik rumah, maka Islam meletakkan keutamaan lebih utama wanita sembahyang di dalam bilik. Sampaikan itu perumpamaan yang Islam beri kepada manusia, khususnya wanita, mengenai pentingnya memelihara kehormatan diri
Tak, pentingnya memelihara pergaulan. Bukanlah bermaksud Islam mengongkong wanita, tidak. Ya? Baik, tengok. Maka jika wanita yang seperti ini, wanita yang senantiasa menjaga pergaulannya, kehormatannya, dituduh melakukan zina. Tak. Ini pernah berlaku. Sayyidatina Aisyah, walaupun dia tidak dituduh berzina, Sayyidatina Aisyah hanya dituduh hanya mempunyai hubungan sulit dengan seorang lelaki. Pernah berlaku. Ya? Tanpa dapat menghadirkan 4 orang saksi. Allah cela manusia yang tuduh Sayyidatina Aisyah. Tuan-tuan bayangkan, dia baru tuduh Sayyidatina Aisyah ada hubungan sulit dengan lelaki, pun Allah turunkan ayat, Allah kutuk manusia yang cela itu. Tuan-tuan bayangkan bagaimana pula bila ada manusia yang menuduh wanita solehah seperti pelacur. Tak? Tuan-tuan bayangkan, pelacur ni seolah-olah dia sedang menuduh wanita solehah melakukan zina. Pelacur ni maknanya golongan wanita yang senantiasa melakukan zina. Walaupun dia tak kata orang yang pergi keluar, pergi ke tempat sekian seumpama dia telah berzina. Tak, dia tak kata pun. Dia cuma beranalogi. Dia cuma menyamakan wanita tersebut sama seperti mana pelacur. Bermakna dia telah menuduh wanita solehah itu melakukan zina. Tak, tengok apa Allah sebut. Sewaktu dia mengeluarkan ucapan tersebut, tak, sewaktu dia menuduh wanita tersebut dengan perumpamaan itu, tanpa dapat menghadirkan 4 orang saksi mata. Tuan-tuan kenal tak apa pengacara TV Al-Hijrah tu, yang Amin Idris ke apa tu? Baca tak kisah dia, Fauzi? Bagaimana kisah dia diugut oleh seorang mak saleh. Benar? Baca tak kisah dia? Tak baca kan? Baru dia tahu apa yang dirasa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kena. Dia dapat tawaran daripada luar negara untuk mengacara suatu program. Wah, ini lumayan. Tak. Dia adalah dalam internet lah. Ya? Jadi Mak Saleh ni minta supaya Skype video cam lah. Tak. Saya mampu lagi ni, saya nak buat gitu. Jadi si Mak Saleh ni kata apa? Baik, boleh tak saya nak saudara bangun, kan? Saudara bergerak ke depan, ke belakang, duduk, bangun, itu je. Lepas tu habis, close. Terus perbualan itu terputus. Besoknya saudara Amin Idris, tak salah saya, dia dapat panggilan. Mak Saleh ni minta dia 200,000. Kalau tak bagi, video dia akan ditayangkan. Buka-buka tengok, saya minta maaf lah, rupa-rupanya yang dia duduk, dia bangun itu, padahal dia pakai baju biasa. Mak Saleh ni boleh buat video seolah dia duduk tu, dia seolah dia sedang buka seluar, dan dia berdiri balik tu seluar dia dah buka. Dia kena menangis dia. Baru dia tahu langit tinggi rendah. Dulu lagi dah Allah kata saksi mestilah 4 orang yang melihat, bukan dengan CCTV, bukan dengan video. Fauzi, bayangkan dia menangis. Kalau kita pun Fauzi, tak pasal-pasal hang tengah duduk dalam kuliah, tiba-tiba ada mari seorang mamat bawa satu CD, hang tengah berlakon Fauzi, hang nak kata apa? Harum manis pun tak ke mana, habis gitu dah. Tertutup selera nak makan harum manis.
sebab memikirkan apalah nasib aku ni. Menangis kawan ni, dia dah bagi dah duit, akhirnya tak boleh jadi. Dia buat report polis. Buat report polis, tahulah surat khabar kan, dia orang terkenal, habis. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Minta jauh. Sebab tu Islam datang. Islam kata wa may yabtaghi ghairil islami dina. Jangan sesekali kamu cari satu kaedah, satu pendekatan yang lain daripada cara Islam. Tak. Jangan cari. Kamu nak berhukum, jangan cari satu hukum yang lain daripada cara Islam. Apakah tuan-tuan akan kata kalau saya kata sembahyang isyak bukan lagi pada waktu isyak, sembahyang isyak adalah pada waktu subuh? Apa tuan-tuan akan cakap? Dan apa tuan-tuan akan cakap kalau saya kata sembahyang isyak tidak lagi 4 rakaat tetapi adalah 2 rakaat? Zul, apa tuan-tuan akan cakap kalau saya kata sembahyang subuh bukan lagi pada waktu subuh tetapi pada waktu duha, dan rakaat subuh bukan lagi 2 rakaat tetapi 3 rakaat? Wazi, apa tuan-tuan akan cakap seorang pesalah yang sepatutnya dirotan sebanyak 100 kali tetapi dirotan sebanyak 3 kali? Allah sebut 100, kita buat 3. Sama juga Islam kata sembahyang isyak 4, kamu buat 3. Islam kata maghrib 3, kamu buat 4. Islam kata subuh 2, kita buat 3. Apa nak jadi? Sebab tu Allah kata wa may yabtaghi ghairil islami dinan fala yuqbala min. Kamu cari satu formula kaedah yang lain daripada Islam, pencarian kamu itu sama sekali tidak diterima oleh Allah. Bukan saja Allah tak terima, fahuwa fil akhirati minal khasirin, bahkan kamu rugi besok. Rugi di atas dunia tak ada masalah, kita boleh bangun semula. Tapi bayangkan bagaimana jika kita rugi di akhirat nanti. Baik, rupa-rupanya walaupun dia tak sebut dengan mulut, dia hanya menulis di Twitter contohlah. Kalau dia menulis di Facebook, dia menulis di internet, dia mengatakan wanita solehah itu umpama pelacur, samalah dia telah menuduh wanita solehah itu melakukan zina tanpa 4 orang saksi. Dia kata gitu. Nah, maka perbuatan seperti ini disebut sebagai qazaf. Yang ni yang mereka takut. Nah, qazaf adalah termasuk perbuatan dosa besar. Kita duk sibuk cerita soal hadis palsu sekarang, kan? Kita duk sibuk soal bila mesej masuk, ada je soalan, ustaz, ni kedudukan hadis ni hadis palsu ke dhaif? Tuan-tuan jangan terpedaya. Hari ni dah jadi satu fenomena pula. Kadang-kadang kita sendiri takut nak bagi nasihat pada orang. Ni mana kau dapat ni, sahih ke tak sahih ni? Betul tak ni? Akhirnya kita diam, malah cakap. Tuan-tuan, tak salah hatta kalau hadis tu hadis palsu. Tapi seruan dalam hadis palsu tu seruan suruh kita beramal. Beramallah. Soal hadis palsu kita tolak, soal amalan jangan tolak. Katalah dalam hadis palsu dia menyuruh kita berpuasa dalam bulan Rajab. Katalah hadis palsu mengatakan sebulan kamu berpuasa dalam bulan Rajab, sekian kamu dapat. Ya, memang kedudukan hadis ni hadis palsu, tetapi puasa dalam bulan Rajab dosa ke? Boleh? Jangan disebabkan kita nak bicara soal kedudukan hadis. Hadis ni hadis dhaif, hadis ni hadis maudhu'. Maka kesudahannya disebabkan terlalu banyak perbicaraan tentang soal status hadis, beramal pun tidak. Ini tak betul. Nah, dok bicara soal status hadis, akhirnya bicara bab qazaf, tak ingat, lupa. Ya. Ini dia.
Bagaimana golongan ilmuwan ditipu oleh nafsu. Bukan orang awam saja ditipu, bahkan golongan ilmuwan juga ditipu. Wallahu a'lam. Apakah maksud beliau mengeluarkan kenyataan begitu? Allah kata, ma min 'abdin fataha ala nafsihi baba mas'alatin yuridu biha kasratan illa zadahullahu biha qillatan. Kamu sengaja cerita masalah kamu kepada orang. Kamu ada harta, kamu cerita masalah kamu kepada orang yang kononnya kamu tidak mempunyai harta. Tak. Dengan tujuan supaya bila kamu bercerita orang bantu kamu, walhal kamu tak perlu dibantu. Haji Ramli, kamu sengaja cari sesuatu perkara yang boleh menaikkan nama kamu. Kamu sengaja minta manusia puji kamu. Kalau tuan-tuan buka dalam Facebook lah, hari ni perempuan, ini perempuan. Kalau kita cerita about perempuan, dia ambil gambar dia, dia snap gambar dia, dia post dalam FB. Cantiknya, thank you. Betul tak Lan? Yang biasa buat lah. Makcik jangan buat. Buruk rupa. Sengaja je. Saya kawan kelas saya lah, elok dia bertudung, saya gambar, dia snap gambar. Saya kata kalau aku block sekarang ni, rugi dia sebab tak dapat info agama kan? Tak layan. Besok pula dia snap gambar tak pakai tudung pula dah. Kita balas, dia balas balik, jangan busy body. Ni dia, Nabi kata kamu sengaja minta manusia puji kamu. Kamu sengaja cari sesuatu yang boleh menaikkan nama kamu. Nabi kata Allah akan bagi. Kalau kamu nak manusia puji kamu, Allah akan gerakkan hati manusia puji kamu. Kalau kamu nak manusia bantu kamu dengan cara kamu menipu manusia, Allah akan gerakkan hati manusia bantu kamu. Kamu nak kaya, Allah bagi kaya. Kamu nak manusia sanjung, Allah bagi manusia sanjung kamu. Tapi ini janji Allah, illa yuridu biha illa zadahullahu biha qillah. Kamu dapat apa yang kamu nak, tapi dalam masa yang sama kata Nabi, Allah akan miskinkan hati kamu. Tak. Kamu ada ilmu, kamu sombong. Tak. Sepatutnya ilmu ini dia buka hijab. Makin kita belajar, makin kita ada ilmu, semakin hijab semakin terbuka. Hijab yang mendinding kita semakin terbuka. Ini ilmu yang bermanfaat. Tetapi semakin penuh dada tu dengan ilmu, semakin banyak ilmu, semakin ilmu itu menghijab. Tak. Maka ini contoh ilmu yang tidak diberkati oleh Allah. Tak, Fauzi? Dah tak nampak dah mana satu yang baik, mana satu yang buruk. Walau ada ilmu. Kalau bicara soal kedudukan hadis, dia nombor satu. Tak. Tapi dia tak boleh lihat mana satu yang munkar, mana satu yang ma'ruf. Tuan-tuan, kita jangan disebabkan kita terlalu bersyiar sampai kita terlupa nak bersyariat. Kita beryahanana, kita berselawat, kita bernasyid, kita berqasidah, kita anjurkan konsert Islam. Ini semuanya syiar. Syiar yang mana antara jalan untuk membentuk sebuah masyarakat Muslim. Wazi, tak? Ini syiar. Kita anjurkan tilawah Al-Quran. Tak? Kita anjurkan forum-forum perdana. Ini adalah syiar. Tak? Syiar ni maksudnya kita buat supaya lahirnya masyarakat Muslim yang baik. Ini orang panggil syiar. Bagaimana kita nak melahirkan sebuah keluarga yang baik? Kita kena bersyiar. Maknanya kita kena galakkan anak isteri kita melakukan perkara baik dengan cara kita sendiri yang fikir apa perkara baik yang mesti boleh dia buat. Tak, Fauzi?
Kalau dalam sebuah keluarga, dalam sebuah negara, bagaimanakah pemimpin ni boleh fikir untuk melahirkan rakyat yang baik? Dia kena bersyiar, dia kena buat program-program selawat, contoh gitu. Dia kena buat program berkasidah, forum perdana, ini syiar. Tapi jangan lupa, jangan disebabkan kita terlalu bersyiar maka kita terlupa nak bersyariat. Apa makna syariat? Syariat ini adalah sesuatu yang boleh memelihara masyarakat Muslim. Dalam kehidupan manusia, apa benda yang boleh jaga masyarakat Muslim? Melainkan agama. Dan agama itu syarat dengan isi-isi yang penting. Antaranya adalah undang-undang. Disebabkan kita terlalu sibuk bersyiar, lalu kita terlupa nak bersyariat. Kita duk cerita, bila kita sudah bersyiar, maka kita pun katalah negara kita negara Islam. Dalam masa yang sama kita tak tegakkan syariat. Tak boleh. Akhirnya bagaimana kita ditipu oleh nafsu. Nampak ni? Hati-hati. Ya? Baik. Qazaf adalah termasuk perbuatan dosa besar. Allahu Akbar. Kalau kita tuduh isteri kita bersumpah, wallahi wa billahi wa tallahi, saya tidak melakukan perbuatan zina. Suami pun bersumpah di hadapan hakim, wallahi wa billahi wa tallahi, isteri saya memang telah melakukan zina. Suami bersumpah mendakwa, isteri bersumpah menafikan. Maka hakim mahkamah Islam pada ketika itu akan menjatuhkan suatu hukuman yang namanya li'an. Li'an ini menyebabkan pasangan ini takkan boleh rujuk selama-lamanya. Baik. Tentang ini Allah berfirman. Mungkin dia tak baca kot ayat ni, ataupun sengaja dia tak mau baca. Innal ladzina yarmunal muhsanat al-ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim. Allahu Akbar. Surah An-Nur ayat ke-23. Tuan-tuan buka surah An-Nur ayat ke-4, ayat ke-5, ayat ke-23, ayat ke-24, ayat ke-25. Buka surah An-Nur. Cerita pasal wanita solehah difitnah ni. Baik, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita, tak kisahlah orang tu siapa. Orang tak ada ilmu ke, orang ada ilmu ke, suami ke, abang ke, adik lelaki ke, bapa ke. Dia kata sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, yang lengah lagi beriman, yang lengah apa ni? Yang lengah lagi beriman, berbuat zina. Tak. Mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Tak kira lah yang buat itu dia ulama sendiri. Contoh kata ulama, wallahu a'lam. Takkan dia tak baca ayat ni? Maksud, takkan dia tak baca, takkan dia tak jumpa ayat ni. Kalau dia tak jumpa, tolong bagi tahu dia surah An-Nur. Al-Quran dia tak boleh nak bicara status dia. Ayat ni status dia dhaif, tak boleh. Ayat ni status dia palsu, tak boleh. Ayat ni jerak, ayat ni terang. Jelas Allah kata kamu tuduh lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim. Tuan-tuan, azab Allah ni tak semestinya kita nak tunggu di akhirat nanti. Antara azab Allah kepada orang berilmu, contoh, semakin banyak ilmu semakin terhijab dia, ini azab. Semakin kaya dia, semakin jauh dia dengan Allah, ini azab. Tak semestinya azab kita nak tunggu batu jatuh daripada langit, tak betul, tak semestinya gitu. Tak semestinya kita nak tunggu azab Allah ni keluar air daripada celah bumi, tak semestinya begitu. Tak semestinya kilat sambar menyambar manusia, tak semestinya begitu. Bahkan azab Allah juga boleh berlaku. Orang ni banyak ilmu tapi jadi tok bomoh. Langsung tak ada masa nak sampaikan ilmu sebab sibuk dengan kerja-kerja perbomohan dia. Ini orang ilmu diazab oleh Allah. Bagaimana orang kaya diazab oleh Allah? Semakin kaya dia, semakin sombong dia, semakin jauh dia dengan Allah. Fauzi, yang kena ingat Fauzi, orang yang tanam harum manis tu sampaikan tidur dekat kebun.
Sekarang ni syaitan berlambak-lambak di Perlis. Sebab harum manis ni setahun sekali je. Pencuri, Masya Allah, syaitan lah tu, sampai tidur dalam kebun. Betul. Sebab tu harga dia sekilo RM20. Ada yang lagi mahal, sekilo RM28. Tuan-tuan bayangkan. Itu yang pelik tu. Negeri dah sunnah dah, darus sunnah. Saya kuliah baru-baru ni di sana gitu, cerita bab harum manis. Tajuk saya harum manis. Bayangkan Haji Ramli, tajuk kuliah saya hari tu harum manis. Kebetulan saya dengar khutbah jemaah, duk cebok cerita bid'ah tu, bid'ah ni tu yang bapak bid'ah tu, yang pencuri ni siapa nak selesaikan? Sibuk duk cerita, kita beramal. Sudahnya saya jemput ustaz tu mari datang rumah mentua saya sebab buat akikah untuk baca doa, tak datang. Bid'ah. Nak suruh makan pun bid'ah apa? Kan susah pun. Kesian. Bagaimana ilmu yang sepatutnya buka hijab, tetapi ilmu itu menghijab. Baik. Sikit lagi, satu lagi ayat kita baca. Allah berfirman, walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fa ajliduhum samanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasikun. Allahu akbar. Teruknya, artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik melakukan zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi. Yang menuduh wanita baik melakukan zina tadi tak datangkan saksi, maka deralah mereka. Yakni yang menuduh itu 8 kali dera, 80 kali sebatan. Samanina jaldah, 80 kali sebatan. Nampak ni cikgu kan? Yang curi RM2 kena penjara 2 tahun. Yang ni dia kata tak zalim. Yang curi beratus ribu, berjuta-juta kena setahun. Entah tak cukup setahun. Ini yang dikatakan adil. Adil dalam Islam bukanlah sama rata. Adil dalam Islam apabila kita meletakkan sesuatu kena pada tempatnya, kena pada neraca dia. Inilah adil. Yang kena RM2, yang mencuri RM2 pun setahun, yang mencuri RM1 pun setahun. Inilah adil. Ini tak adil. Wadu'u syai' fi ghairi mahal. Zalim ni bila kita meletakkan sesuatu tak kena pada tempatnya. Orang yang adil, wadu'u syai' fil mahal, meletakkan sesuatu pada kena pada tempatnya. Ini adil. Sebab tu keadilan ini hanya manusia akan dapati bila manusia bersama dengan Islam. Lain daripada Islam, kita tak akan jumpa erti keadilan yang sebenarnya. Baik. Maka qazaflah mereka, rotanlah mereka dengan 80 kali sebatan, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka itu buat selama-lamanya, kecuali jika mereka ni minta maaf balik. Dia kena minta maaf. Dia tak boleh buat dek je. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Dalam munafik, fasik lagi. Double. Dalam munafik, dalam fasik, munafik lagi. Munafik ni maknanya bermuka-muka. Orang cerita pasal Islam, kamu pun nak cerita pasal Islam. Orang bercerita tentang negara Islam, kamu pun sibuk nak bercerita tentang negara Islam. Tapi hakikatnya yukhadi'unallaha walladzina amanu. Hakikatnya mereka bukan saja cuba untuk memperbodohkan manusia, sebenarnya mereka telah
cuba untuk memperbodohkan Allah. Allah kata wa huwa khadi'uhum, sebenarnya mereka itulah yang telah memperbodohkan diri mereka sendiri. Dia telah menzahirkan kejahilan dia. Ya, bila dia keluarkan kenyataan begitu, semua manusia tahu dia ni jahil. Tak, kalaulah dia tak kata begitu, tak ada seorang manusia pun tahu dia jahil. Tak, Haji Ramli. Tapi disebabkan dia keluar kata-kata yang sangat ringkas, umpama pelacur, semua manusia tahu yang dia jahil. Habis. Nampak ni? Wa huwa khadi'uhum, sebenarnya kata Allah, mereka ini telah memperbodohkan diri mereka sendiri. Sebenarnya dia nak bodohkan kita. Dia nak cuba bodohkan Allah. Allah balas balik, wa huwa khadi'uhum, kamu telah memperbodohkan diri kamu sendiri. Nak kata apa? Nasi dah jadi bubur. Wallahu a'lam bisawab. Tuan-tuan bacalah sendiri nanti. InsyaAllah kita tengok tajuk yang akan datang. Wallahu a'lam. Boleh? Baik, ada soalan? Baik, hukum orang Islam masuk ke rumah ibadah orang bukan Islam. Kebetulan pula dalam rumah ibadah tu ada mayat, kan tuan-tuan? Kalau tuan-tuan pergi ke Damsyik tapi buat pun nak pergi pun sekarang ni, kalau pergi nanti dituduh militan. Apa sih? Jangan pergi. Ada gitu. Di Damsyik ni ada sebuah masjid yang bentuknya dulu asal tak ubah seperti sebuah gereja. Ya. Yang mana dalam gereja, asal masjid ni asalnya gereja. Bila kerajaan Islam, bila tentera Islam telah berjaya menawan semula Syria daripada jajahan Kristian, ya. Tapi Khalifah Islam pada ketika itu tidak pun meruntuhkan gereja, tak pun rampas gereja dijadikan masjid, tak. Bahkan Khalifah Islam pada ketika itu berjumpa dengan pengurusan gereja, minta izin supaya dibenarkan orang Islam masuk ke dalam gereja untuk menziarahi makam Nabi yang ada di dalam gereja tersebut. Ya. Maka khalifah pada zaman itu melihat semakin ramai orang Islam datang berkunjung ke makam Nabi tersebut yang berada di dalam gereja. Maka Khalifah Islam pada ketika itu membuat suatu tawaran. Ya. Tawarannya, kata Khalifah ini, kami tawarkan sebidang tanah yang lebih besar daripada keluasan tanah gereja ni, dan kami akan bina sebuah gereja yang baru, siap dengan kuartersnya. Kita buat surau pun tak ada kuarters untuk imam. Yang ni Fauzi, siap ada kuartersnya, lengkap lah. Kalau orang Arab cakap mafrushah, lengkap, serba lengkap, dengan harapan supaya gereja ini diberikan kepada kami. Sebab Khalifah Islam pada ketika itu tak mahu orang Islam mengganggu urusan ibadah Kristian. Setiap kali orang Islam datang, keluar masuk nak ziarah makam Nabi pada ketika itu. Akhirnya permintaan ini telah dipersetujui oleh pengurusan gereja tersebut. Gereja tersebut diberi kepada kerajaan Islam dan dijadikan masjid, dan kerajaan Islam bina sebuah gereja yang baru. Benda ni berlaku di Damsyik. Boleh Allahu a'lam. Okey. Tak ada dah Baik, kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.